Bawang Ngeri episode 34. Bayang di antara kita, 6 pertemuan menghantui dengan bayang. Bahagian 1. Bayangan di kaki 5, berlaku di Ohio, United States. Malam itu tenang, bulan memancarkan cahaya yang menakutkan di kawasan kejiranan yang tenang di Ohio. Olivia, ibunya, dan ayah tirinya, David, kembali dari hari yang menyenangkan. Mereka ketawa sambil menaiki anak tangga ke rumah sederhana 2 tingkat mereka. Udaranya sejuk, dan yang kedengaran hanyalah kicauan cengkerik dan gemerisik daun yang lembut. Ketika mereka sampai di depan pintu, Ibu Olivia meraba-raba dompetnya untuk mencari kunci rumah. Dengan rasa resah, Olivia merayau-rayau di serambi, matanya memerhati keadaan sekeliling. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mendongak dan melihat bayang berdiri di kaki 5 di hadapan rumah mereka. Ia adalah garis besar seorang lelaki, tinggi dan tanpa ciri, menyatu dengan malam. Olivia terkaku, nafasnya tersekat di kerongkong. Bayang-bayang itu seolah-olah merasakan pandangannya dan, dalam gerakan lancar yang tidak menentu, meluncur di kaki 5 dan hilang di antara rumah. Ia bergerak dengan keanggunan cair yang menakutkan, tidak cukup berjalan, tidak terapung. Adakah Anda melihat itu? Olivia berbisik, suaranya bergetar. David yang berdiri di belakangnya mengangguk perlahan. Ya, saya juga melihatnya. Apa itu? Kedua-duanya merenung tempat bayang itu hilang. Pikiran mereka berlumba-lumba untuk memahami apa yang baru mereka saksikan. Ini bukan kali pertama Olivia mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ini berbeza. Bayang-bayang itu begitu nyata, begitu ketara, namun tidak dapat dijelaskan sama sekali. Di dalam rumah, suasana menjadi tegang. Olivia dan David menceritakan kejadian itu kepada ibunya, yang mendengar dengan berbaur keraguan dan kebimbangan. Walaupun pengalaman berkongsi mereka, Olivia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada lebih banyak bayang-bayang ini daripada yang dilihat mata. Ia tidak berasa mengancam, tetapi kehadirannya berlegar dalam pikirannya, misteri yang menunggu untuk dirungkai. Selama beberapa hari berikutnya, Olivia tidak dapat berhenti memikirkan tentang bayang itu. Dia mula menyelidik bayang-bayang, menyelidiki forum dan membaca tentang pertemuan orang lain. Ceritanya berbeza-beza, tetapi satu perkara yang jelas, bayang-bayang sering dikaitkan dengan aktiviti paranormal. Ada yang percaya bahwa mereka adalah roh, sementara yang lain menyangka mereka adalah manifestasi sesuatu yang lebih gelap. Pada suatu petang, Olivia memutuskan untuk menyiasat lebih lanjut. Dia sentiasa peka terhadap alam gaib, mengalami kejadian aneh sepanjang hidupnya. Kali ini, dia nekat untuk mengetahui apa yang bayang itu mahukan. Berbekalkan lampu suluh, dia keluar ke tempat di mana mereka telah melihat bayang-bayang. Kejiranan sunyi, rumah gelap dan sunyi. Derapan tapak kaki Olivia bergema perlahan di atas kaki 5 ketika menghampiri kaki 5. Dia berdiri di sana, lampu suluhnya menembusi kegelapan, dan menunggu. Beberapa menit berlalu, kesunyian malam menyelubungi dirinya. Baru sahaja dia hendak berputus asa, dia merasakan kesejukan menjalar di tulang belakangnya. Ada lagi, bayang. Ia berdiri beberapa kaki jauhnya, bentuknya tidak jelas namun tidak dapat disangkal. Jantung Olivia berdegup kencang di dada, tetapi dia memaksa dirinya untuk bertenang. Dia menarik nafas panjang dan melangkah lebih dekat. Suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Siapa awak? Awak nak apa? Bayangan itu tidak bertindak balas, tetapi Olivia merasakan sensasi yang aneh, seolah-olah ia coba berkomunikasi dengannya. Dia menutup matanya, memfokuskan pada perasaan. Image terlintas di pikirannya, seorang lelaki yang berputus asa, kemalangan tragis, rayuan meminta pertolongan. Emosinya sangat memuncak, deras kesedihan dan kesakitan yang membuatkan dia tercungap-cungap. Apabila dia membuka matanya, bayang itu hilang. Olivia terhuyung-huyung ke belakang, pikirannya terumbang-ambing akibat pengalaman itu. Dia tahu sekarang bahwa bayang itu bukan sekadar khayalannya. Ia adalah jiwa yang hilang, terperangkap di antara dunia, mencari penutupan. Bertekad untuk memahami lebih lanjut, Olivia mula menggali sejarah kejiranannya.
Dia melawat perpustakaan tempatan, menyisir surat kabar dan rekod lama. Ia adalah proses yang susah payah, tetapi akhirnya dia menemui petunjuk tentang apa yang dia cari. Beberapa dekade yang lalu, seorang lelaki telah meninggal dunia dalam kemalangan tragis berhampiran tempat dia melihat bayang-bayang itu. Kematiannya secara tiba-tiba dan ganas menyebabkan rohnya tidak tenang. Olivia merasakan perasaan empati yang mendalam terhadap lelaki itu. Dia tahu dia perlu melakukan sesuatu. Tapi apa? Bagaimanakah dia boleh membantu roh mencari ketenangan? Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang dia hilang, sesuatu yang penting yang perlu dia bongkarkan. Semasa dia berdiri di beranda malam itu, merenung ke dalam kegelapan, dia tertanya-tanya, adakah ini hanya permulaan? Berapa ramai lagi roh resah di luar sana, menunggu seseorang untuk membantu mereka. Dan kenapa dia berasa sangat berhubung dengan bayang-bayang ini? Apa yang coba diberitahunya? Persoalan-persoalan itu berlegar di pikirannya, dan Olivia tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari tamat. Terdapat lebih banyak bayang-bayang di luar sana, lebih banyak misteri untuk dirungkai, dan dia bertekad untuk mencari jawabannya. Tetapi kemana jalan ini akan membawanya? Dan apakah rahasia lain yang tersembunyi dalam bayang-bayang? Akhir bahagian 1. Bahagian 2, The Haunting in the Hallway, berlaku di Maine, United States. Sudah berminggu-minggu sejak kali terakhir Mark melihat sosok itu di koridornya. Tetapi malam tadi ia kembali, membawa rasa tidak senang yang tidak dapat digoncangkannya. Lelaki itu, sosok bayangan itu, telah kembali, dan kali ini, ia berbeza. Mark mula percaya bahwa lorongnya berhantu. Ia kelihatan tidak masuk akal. Tetapi kejadian itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Petang itu, kira-kira jam 4 petang, Mark telah pergi ke bilik air. Semasa dia melalui tangga, cahaya dari tingkat-tingkat bawah memancarkan bayang-bayang menaiki tangga. Seketika, dia ternampak bayang-bayang seperti seseorang datang, tetapi apabila dia melihat semula, tiada sesiapapun di situ. Apabila dia keluar dari bilik air, bayang-bayang itu telah hilang, dan rumah itu senyap. Apabila malam tiba, Mark coba meneruskan rutinnya yang biasa. Dia membaca buku di atas katil, menggunakan cahaya bulan dan cahaya samar dari cahaya luar untuk melihat muka surat. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun, walaupun tahu ia tidak bagus untuk matanya. Semasa dia membaca, lampu luar tiba-tiba malap. Ia tidak padam sepenuhnya, ia hanya kehilangan sebahagian besar kecerahannya. Kuasa di dalam rumah masih menyala, dia dapat melihat lampu jalan yang jauh dan mendengar bunyi TV ayahnya yang diredam di tingkat bawah. Beberapa saat kemudian, cahaya di luar berkelip-kelip kembali dengan kekuatan penuh. Ketika itulah Mark melihatnya, bayangan yang kelihatan seperti seorang lelaki berdiri di luar pintunya. Dia berkelip, dan ia hilang. Beberapa kali, dia melihat kepala mengintip ke dalam biliknya, seperti yang dia lihat sebelum ini. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang lain, bentuk putih di kaki katilnya, di luar pintunya. Ia berlegar di sana, sentiasa di luar pandangan penuh. Mark merasakan sensasi di kakinya, seperti sesuatu yang mengangkat selimut. Tetapi apabila dia memeriksa, tiada apa-apa di sana. Buat pertama kali, dia berasa benar-benar takut. Rasa sejuk menyelubunginya, dan dia merinding. Perasaan diperhatikan sangat membebankan, menekannya seperti berat fisikal. Dia coba menghadapi kehadiran itu. Pergi. Jeritnya sambil menghentakkan kakinya ke atas katil. Kamu bukan milik di sini. Tetapi gangguan itu tidak berhenti. Lelaki berbayang itu muncul semula, bentuk putih di hujung katilnya terus coba mengintai, dan dia merasakan kehadiran yang sejuk dan ngeri di dalam biliknya. Apabila Mark akhirnya memberanikan diri untuk bangun dari katil dan menggunakan bilik air, dia mengelak daripada melihat ke lorong. Dalam perjalanan pulang, dia tidak lepas memandang sudut, di mana kegelapan kelihatan lebih tebal daripada biasa. Terasa salah, seperti menelan cahaya. Perkara terus berlaku, tetapi ingatan Mark menjadi kabur selepas itu. Dia pasti tertidur karena kepenatan. Apa yang berlaku di rumahnya? Mengapa lelaki berbayang ini menghantuinya?
Sosok itu seperti tidak mendengar arahannya. Rasanya seperti coba menyeksanya, namun dia tidak mengalami mimpi ngeri, hanya siri peristiwa yang berterusan dan meresahkan ini. Mark takut kemungkinan bangun dengan lumpuh tidur, ketakutan yang tidak pernah dia hadapi sebelum ini tetapi tidak dapat digoncang sekarang. Patutkah dia memberitahu ayahnya? Bagaimana jika ayahnya tidak mempercayainya? Pikiran Mark berkecamuk dengan soalan, mencari jawaban dan tidak menemui satu pun. Apa yang bayangan itu mahukan? Kenapa rumah dia? Kenapa dia? Kisah figura di lorong itu membuatkan Mark semakin keliru dan takut berbanding sebelum ini. Perasaan kurang senang berlarutan, membuatkan setiap bayang kelihatan mengancam. Semasa dia berbaring di atas katil, merenung siling, dia tahu ini bukan penamat. Perlu ada lebih banyak lagi yang menghantui ini. Apa yang dia hilang? Dan bagaimana dia boleh menghentikannya sebelum ia membuat dia marah. Akhir bahagian 2. Bahagian 3, The Shadow in the Hall, berlaku di California, Amerika Syarikat. Apabila Rachel berumur 12 tahun, dia tinggal di sebuah rumah lama di Maine. Sekarang, pada usia 22, dia masih ingat kejadian aneh yang berlaku di sana. Dia tidak pernah percaya pada hantu sehingga dia mengalami sesuatu yang bertentangan dengan penjelasan. Rumah itu mempunyai 3 bilik tidur, dan Rachel berkongsi biliknya dengan adik perempuannya. Ibu, bapak, dan abangnya mempunyai bilik mereka sendiri. Setiap malam, semua orang akan menutup pintu mereka kecuali Rachel. Dia lebih suka pintunya terbuka, walaupun dia tidak dapat menjelaskan sebabnya. Lorong di luar biliknya panjang dan gelap, mewujudkan suasana yang ngeri. Rachel sering berjaga lewat menonton TV semasa orang lain tidur. Pada suatu malam, ketika dia menonton rancangan kegemarannya, dia terperasan sesosok tubuh tinggi dan berbayang sedang mengintip ke dalam biliknya. Setiap kali dia menoleh untuk melihat, ia akan berundur, hilang dari pandangan. Anehnya, Rachel tidak berasa takut, hanya ingin tahu. Dia terus menonton TV, dan sosok itu meneruskan permainan sorok-sorok sehingga dia tertidur. Pada petang yang lain, Rachel berada di dapur membuat telur. Dari situ, dia dapat melihat lorong melalui kawasan bar terbuka yang bersambung dengan ruang tamu. Semasa dia memasak, dia melihat figura berbayang itu semula mengintip keluar dari lorong. Setiap kali dia menoleh untuk melihatnya terus, ia hilang, hanya untuk muncul semula apabila dia mengalihkan pandangan. Ia meresahkan, tetapi tetap Rachel berasa lebih hairan daripada takut. Kemudian tibalah malam yang mengubah segalanya. Semua orang sedang tidur kecuali abang Rachel, yang mempunyai teman wanitanya. Pintu mereka terbuka sedikit, dan cahaya dari bilik mereka tumpah ke dalam bilik Rachel. Rachel telah tertidur apabila sesuatu membangunkannya. Dia membuka matanya untuk melihat image jelas seorang lelaki di dalam biliknya, merenung tajam ke dalam lorong. Dia tidak perasan dia pada mulanya, kelihatan lebih prihatin dengan apa sahaja yang dia sembunyikan. Dia kelihatan bimbang dan takut, dan Rachel berasa lumpuh karena terkejut. Lelaki itu adalah Kaukasia, dan dia kelihatan hampir kukuh berbanding dengan sosok bayangan yang dilihatnya sebelum ini. Rachel terkaku, tidak dapat bergerak atau menjerit. Akhirnya, dia berjaya menghidupkan lampunya. Lelaki itu berpaling untuk melihatnya, dan kemudian, perlahan-lahan, dia menghilang. Dengan ketakutan, Rachel tidur dengan lampunya menyala sepanjang malam itu. Mereka akhirnya berpindah keluar dari rumah itu, tetapi ingatan tentang lelaki itu dan sosok bayangan itu menghantui Rachel. Siapa dia? Apa yang dia sembunyikan? Kenapa dia kelihatan begitu takut? Dan mengapa pertemuan ini tidak pernah meninggalkan dia berasa benar-benar ketakutan, hanya sangat tidak tenang. Rachel tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa terdapat lebih banyak cerita, sesuatu yang dia masih belum paham. Sosok bayangan dan lelaki yang bimbang itu kekal sebagai misteri, yang terus menggigit rasa ingin tahu dan ketakutannya. Semasa dia berbaring terjaga di bilik barunya, dia tidak dapat mengelak daripada tertanya-tanya sama ada mereka masih di luar sana, memerhati dan menunggu. Dan jika mereka, apa yang mereka mahu daripadanya? Soalan-soalan yang tidak terjawab itu berlegar-legar dalam pikiran Rachel.
menariknya lebih dalam ke dalam misteri itu. Apakah rahasia yang dipegang oleh rumah lama itu? Dan adakah dia akan mendedahkan kebenaran tentang bayang-bayang di dalam dewan? Akhir bahagian 3. Bahagian 4, The Return of the Shadow Man, berlaku di Washington, Amerika Syarikat. Evan sentiasa dihantui oleh kenangan tentang Shadow Man, sosok yang mengintai di sudut zaman kanak-kanaknya, menimbulkan ketakutan dan kemarahan. Membesar di Washington, dia pikir dia telah meninggalkan hari-hari itu. Selama bertahun-tahun, tiada penampakan, dan isu kemarahannya, yang dia percaya dikaitkan dengan kehadiran Shadow Man, reda. Dia menjalani kehidupan yang agak normal, sehingga baru-baru ini, ia bermula kira-kira sebulan yang lalu. Evan bekerja di kedai makanan segera dan jarang mengambil shift lewat. Pada suatu petang, kira-kira jam 8 malam, dia merasakan ketidakselesaan yang teruk. Keadaan di luar gelap, dan dinding ruang makan, yang hampir keseluruhannya daripada tingkap, mendedahkannya kepada malam. Dia berasa diperhatikan, seolah-olah mata sedang mengintainya dari kegelapan. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan itu, walaupun dia coba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah paranoia. Apabila dia pergi keluar untuk membuang sampah, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia tergesa-gesa masuk semula ke dalam dengan rasa terkejut. 2 minggu kemudian, Evan berada dalam shift pagi sebelum kedai dibuka. Semasa dia bersiap untuk hari itu, dia ternampak sesusuk tubuh hitam berjalan di sekitar ruang makan. Dia tahu itu adalah lelaki bayangan. Kali ini, dia mendapat pandangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ia tidak dapat disangkal lagi. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasakan ketakutan dingin menyelubungi dirinya. Apabila dia pergi untuk memeriksa, angka itu hilang. Dia coba merasionalkannya, menyalahkan hayalannya, tetapi ketakutan itu berlarutan. Kemudian, ibunya menyebut sesuatu yang membuatkan tulang belakangnya menggigil. Dia bangun pada tengah malam untuk melihat sesosok tubuh hitam berdiri berhampiran katilnya, memandang ke bawah. Penerangannya sepadan dengan Shadow Man dengan sempurna. Ini bukan kebetulan. Shadow Man telah kembali, dan ia kelihatan lebih nyata berbanding sebelum ini. Perangai Evan semakin kerap membara. Dia berasa jengkel, marah, pahit, dan benci. Ia mengingatkannya pada zaman kanak-kanaknya, apabila lelaki bayangan itu seolah-olah menguatkan kemarahannya. Kini, sebagai orang dewasa, dia berjuang untuk mengekalkan ketenangannya. Dia berasa terputus dari emosinya, tidak peduli dengan kehidupan manusia. Bahagian dia yang coba bersikap baik dan mengambil berat terhadap orang ramai terasa seperti hilang. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang dari jiwanya, seolah-olah lelaki bayangan itu telah mengambil sekepingnya dahulu dan kini berusaha untuk menuntut semula lebih banyak lagi. Evan takut, bukan sahaja pada angka itu, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Dia terpaksa mencari jalan untuk menghilangkan kehidupannya daripada kehadiran ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Lelaki bayangan itu seolah-olah terikat dengan intipatinya, menghilangkan ketakutan dan kemarahannya. Terdesak, Evan menjelajah internet untuk mendapatkan jawaban, mencari ketenangan dalam komuniti dalam talian yang membincangkan pengalaman paranormal. Dia berkongsi kisahnya, mengharapkan bimbingan, tetapi jawabannya berbeza-beza. Sesetengah mencadangkan ritual pembersihan, yang lain menasihatkan untuk mengabaikan entiti itu, dan beberapa memberi amaran bahwa menghadapinya boleh memburukkan keadaan. Evan memutuskan untuk berhadapan dengan Shadow Man. Dia tidak boleh hidup dalam ketakutan, dan dia tidak boleh membiarkan entiti ini memakannya. Malam itu, dia menunggu di dalam biliknya yang gelap, bertekad untuk menghadap figura itu. Beberapa jam berlalu, dan ketika dia mulai meragui rancangannya, dia merasakan kehadiran. Udara menjadi sejuk, dan satu bentuk bayangan muncul di kaki katilnya. "Kenapa awak ada di sini?" Evan menuntut, suaranya bergetar. Lelaki bayangan itu tidak menjawab. Ia berdiri senyap, bentuk gelapnya bercampur dengan bayang-bayang. Kemarahan Evan membuak-buak. "Tinggalkan saya sendiri," dia menjerit. Tetapi angka itu kekal, tidak bergerak, kehadirannya menindas. Evan berasa geram dan putus asa.
dia hilang kawalan, emosinya memuncak. Lelaki bayangan itu seolah-olah memakan kegelisahannya, semakin gelap dan lebih jelas. Pandangan Evan kabur, dan dia merasakan dirinya tergelincir ke dalam keadaan marah dan ketakutan yang tidak terkawal. Dalam tindakan terakhir yang terdesak, Evan mengambil cermin dari meja sisi katilnya dan melemparkannya ke arah lelaki bayangan. Sosok itu berundur, dan untuk seketika, Evan melihat pantulannya sendiri dalam bayang-bayang. Itu adalah wajahnya, dipintal dengan kemarahan dan ketakutan, merenungnya kembali. Kemudian, lelaki bayangan itu hilang. Evan rebah ke atas katilnya, keletihan. Rumah itu sunyi, tetapi rasa takut masih membekas. Dia tahu ini belum berakhir. Lelaki bayangan adalah sebahagian daripadanya, manifestasi ketakutan dan kemarahannya yang paling dalam. Dia telah menghadapinya, tetapi pertempuran itu jauh dari menang. Pada hari-hari berikutnya, Evan merasakan kelegaan dan kebimbangan yang aneh. Lelaki bayangan itu tidak muncul lagi, tetapi kegelapan dalam dirinya masih ada. Dia telah melihat sekilas hubungan antara mereka, dan ia meninggalkannya dengan lebih banyak soalan daripada jawaban. Apakah lelaki bayangan itu? Mengapa ia memilih dia? Dan bagaimana dia boleh benar-benar bebas daripadanya? Perjalanan Evan baru bermula. Lelaki bayangan telah tiada, tetapi ketakutan dan kemarahan tetap ada. Dia terpaksa mencari jalan untuk memahami dan menakluki kegelapan dalam dirinya. Jawabannya ada di luar sana, menunggu untuk ditemui. Tetapi laluan itu diselubungi misteri dan bahaya. Dia tidak dapat melarikan diri dari masa lalunya, tetapi dia boleh berjuang untuk masa depannya. Ketika Evan merenung ke malam, dia merasakan beban soalannya yang tidak dapat diselesaikan. Lelaki bayangan telah meninggalkannya dengan lebih daripada ketakutan. Ia telah meninggalkannya dengan usaha untuk memahami. Dan dia tahu, jauh di lubuk hati, bahwa ini hanyalah permulaan. Shadowman akan kembali, dan apabila ia berlaku, Evan akan bersedia. Akhir bahagian 4. Bahagian 5. Hantu Compound berlaku di Arab Saudi. Fahad sentiasa meragui perkara gaib. Dilahirkan dan dibesarkan di Arab Saudi, dia telah membesar mendengar cerita jin dan roh, tetapi dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Itu sehingga keluarganya berpindah ke rumah baru di kawasan berhampiran lapangan terbang, tempat realitinya hampir bergegar. Pada suatu malam, sekitar tengah malam, Fahad dan adiknya, Tarik, terjaga lewat menonton TV. Ahli keluarga yang lain sedang tidur, dan mereka memutuskan untuk memasak kentang goreng. Fahad berada di dapur, fokus pada penggoreng, manakala Tarik ke bilik air. Semasa Fahad berjalan melalui koridor yang bercahaya malap, dia terpandang sesuatu di ruang tamu dari sudut matanya. Seorang lelaki, atau yang kelihatan seperti lelaki, sedang duduk di atas sofa. Terkejut, dia berpaling cepat, tetapi bilik itu kosong. Dia menggelengkan kepalanya, menganggap itu sebagai helah pikirannya. Beberapa hari kemudian, selepas selesai sholat Isya, Fahad meletakkan Al-Quran di atas meja. Dia melihatnya sekali lagi, suatu figura berbayang berdiri di sudut bilik. Kali ini, ia lebih jelas, hampir padat. Dia berpaling untuk menghadapnya, tetapi ia hilang. Hatinya berdegup kencang apabila dia coba merasionalkan apa yang dilihatnya. Mungkinkah itu hayalannya? Pertemuan yang paling meresahkan berlaku apabila Fahad, ibunya, dan abang sulungnya, Amir, sedang menonton TV. Di tengah-tengah video, skrin menjadi gelap seketika. Pada saat yang singkat itu, Fahad melihat seorang budak lelaki, diselubungi kegelapan, berdiri hanya selangkah darinya. Apabila skrin dihidupkan semula, budak lelaki itu telah tiada. Dia melihat sekeliling, tetapi tiada sesiapa di situ. Ibu bapak Fahad menolak pengalamannya, mengaitkannya dengan imajinasi yang terlalu aktif. Tetapi Fahad tahu apa yang dilihatnya. Dia mula menyelidik, menyelami cerita rakyat dan legenda bandar, coba mencari jawaban. Semakin dia membaca, semakin dia menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah rekaan hayalannya semata-mata. Ada sesuatu, atau seseorang, menghantui rumah baharu mereka. Berazam untuk membongkar kebenaran, Fahad memasang kamera di sekeliling rumah.
Dia menghabiskan berjam-jam menyemak rakaman itu, tetapi tidak menemui apa-apa yang luar biasa. Kecewa namun tidak berputus asa, dia meneruskan berjaga malamnya, dengan harapan dapat menangkap bukti entiti yang mengelaknya. Pada suatu malam, ketika Fahad berbaring di atas katil, dia merasakan kesejukan tiba-tiba. Udara menjadi berat, dan rasa firasat menyelubunginya. Dia mendengar bisikan yang lemah, tidak dapat difahami tetapi tidak dapat dinafikan nyata. Matanya meliar ke sekeliling bilik, mencari punca. Dalam cahaya samar-samar, dia melihatnya, suatu sosok bayangan berdiri di kaki katilnya. Ia adalah budak lelaki itu, bentuknya gelap dan tidak jelas, tetapi kehadirannya dapat dirasai. Nafas Fahad tersekat di kerongkong. Dia ingin menjerit, tetapi ketakutan melumpuhkannya. Sosok budak lelaki itu kelihatan berkelip-kelip, semakin besar sebelum memudar ke dalam kegelapan. Apabila Fahad akhirnya mendapat keberanian untuk bergerak, dia berlari keluar dari biliknya, jantungnya berdegup kencang. Keesokan paginya, Fahad berkongsi pengalaman terbaru bersama keluarganya. Ibu bapaknya prihatin tetapi masih ragu-ragu. Amir, bagaimanapun, mula menganggapnya serius. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menyiasat sejarah rumah dan perkarangan itu. Mereka mendapati perkarangan itu dibina di atas tanah yang pernah menjadi tapak perkampungan purba, lama ditinggalkan dan diselubungi misteri. Habar angin bercakap tentang peristiwa tragis yang telah menimpa penduduk kampung, meninggalkan banyak roh yang gelisah. Antara kisah-kisah ini ialah kisah seorang budak lelaki yang telah hilang dalam keadaan misteri. Mayatnya tidak pernah ditemui, dan dikatakan rohnya masih berkeliaran di kawasan itu, mencari ketenangan. Fahad dan Amir tahu mereka perlu melakukan sesuatu untuk membantu roh budak lelaki itu mencari rehat. Mereka meminta nasihat daripada seorang penatua tempatan, seorang yang mahir dalam tradisi lama dan berpengetahuan tentang alam gaib. Beliau menasihati mereka untuk melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh dan membantu membimbingnya ke alam akhirat. Malam itu, di bawah bimbingan orang tua, Fahad dan Amir melakukan ritual itu. Mereka menyalakan lilin dan membaca doa, memanggil roh budak itu. Semasa mereka melakukannya, udara menjadi lebih sejuk dan lilin berkelip-kelip. Budak itu muncul, bentuknya lebih jelas dari sebelumnya. Fahad merasakan gelombang kesedihan yang terpancar dari roh, rindu akan ketenangan. Dengan tangan yang menggeletar, Fahad bercakap dengan budak lelaki itu, berjanji untuk membantunya mencari rehat. Ekspresi budak lelaki itu lembut, dan dia perlahan-lahan pudar dari pandangan. Bilik itu menjadi lebih hangat, dan suasana yang menindas terangkat. Fahad dan Amir berasa lega karena percaya mereka telah berjaya. Walau bagaimanapun, beberapa hari berikutnya membuktikan mereka salah. Penampakan berterusan, lebih kerap dan sengit. Semangat budak itu kelihatan gelisah, hampir marah. Objek mula bergerak sendiri, dan bunyi aneh bergema di seluruh rumah pada waktu malam. Jelaslah bahwa usaha mereka hanya mengganggu semangat lagi. Terdesak, Fahad dan Amir berunding dengan orang tua itu semula. Dia memberitahu mereka bahwa roh budak itu terikat ke tanah oleh kuasa yang kuat, sesuatu yang gelap dan kuno. Untuk benar-benar membebaskan budak itu, mereka perlu mencari dan memusnahkan sumber kuasa ini. Pencarian membawa mereka ke sebuah perigi tua yang runtuh yang tersembunyi di belakang kawasan itu. Legenda mengatakan bahwa perigi itu dikutuk, pintu masuk ke dunia bawah tanah. Ramai yang percaya bahwa budak itu telah jatuh ke dalam perigi, jiwanya terperangkap dalam kedalaman. Fahad dan Amir tahu apa yang mereka perlu lakukan. Dengan bantuan orang tua itu, mereka bersiap sedia untuk memusnahkan perigi dan melepaskan semangat budak itu. Ia adalah tugas yang berbahaya, tetapi mereka bertekad untuk menyelesaikannya. Pada malam tanpa bulan, mereka berkumpul di sekeliling perigi, bersenjatakan air suci dan mantera purba. Semasa mereka memulakan upacara itu, tanah bergegar dan kabus gelap naik dari telaga. Roh budak itu muncul, mukanya mencuka ketakutan dan kesakitan. Udara menjadi tebal dengan tenaga jahat, dan bayang-bayang kelihatan menjadi hidup. Fahad dan Amir terus menekan sambil melaungkan mantera dan menyiram air suci ke dalam perigi. Kabus itu menggeliat dan mendesis, tetapi mereka tidak goyah.
roh budak itu mencapai, ekspresinya merayu. Dengan satu nyanyian terakhir yang kuat, mereka menghancurkan sumpahan perigi itu. Kabus hilang, dan semangat budak lelaki itu mula bersinar dengan cahaya yang lembut dan halus. Dia tersenyum, terpancar kedamaian dan kesyukuran di wajahnya. Perlahan-lahan, dia pudar, jiwanya akhirnya bebas. Fahad dan Amir berdiri dalam diam, beban saat itu tenggelam. Mereka telah melakukannya, mereka telah membebaskan semangat budak itu. Tetapi semasa mereka berjalan pulang ke rumah, mereka tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang masih memerhati mereka. Rumah itu sunyi, suasana yang menindas hilang, tetapi rasa tidak senang yang berlarutan tetap ada. Fahad tidak dapat lari dari perasaan bahwa tindakan mereka telah menyedarkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Dia tahu perjalanan mereka masih jauh dari tamat. Lelaki bayangan telah tiada, tetapi kegelapan yang menghantui rumah mereka masih ada, menunggu. Maka, misteri itu semakin mendalam. Soalan berlarutan. Apakah rahasia lain yang dipegang oleh tanah itu? Apa yang mereka benar-benar lepaskan? Semasa Fahad merenung ke malam, dia tahu satu perkara yang pasti, ini hanyalah permulaan. Kengerian sebenar belum datang, dan dia akan bersedia. Akhir bahagian 5. Bahagian 6, The Black Shadow Man, berlaku di Kanada. Katie sentiasa merasakan rasa tidak senang di rumah keluarganya. Malah sebelum pengalamannya baru-baru ini, terdapat bisikan tentang kejadian aneh dan perasaan ngeri. Tetapi baru 2 malam yang lalu ketakutannya tidak dapat dinafikan. Ibu bapaknya telah keluar pada waktu petang, meninggalkan Katie untuk menjaga adik lelakinya, Jamie. Untuk menemani dirinya, dia menjemput teman lelakinya, Ryan, pergi. Mereka duduk untuk menonton DVD, dengan Jamie tidur nyenyak di dalam biliknya di tingkat 2. Petang itu mendamaikan, ketenangan yang jarang berlaku menyelubungi rumah. Ketenangan itu dipecahkan oleh jeritan Jamie. Katie dan Ryan berlari ke tingkat atas, jantung mereka berdegup kencang. Mereka mendapati Jamie sedang duduk tegak di atas katil, menggigil, matanya terbeliak ketakutan. Dia menunjuk ke sudut bilik, suaranya bergetar sambil berkata, "Lelaki kulit hitam di sana." Katie dan Ryan menghidupkan lampu, tetapi tiada apa-apa di sudut. Ryan mentertawakannya, mengaitkannya dengan mimpi ngeri. Katie coba menghiburkan Jamie, tetapi dia tetap tidak tenang, memintanya untuk menurunkan baju dari dindingnya. Itu adalah baju kegemarannya, yang tidak pernah dia biarkan sesiapa sentuh. Dia berkeras, "Lelaki kulit hitam itu tidak mahu saya memilikinya." Katie teragak-agak, keliru dengan ketakutan abangnya. Tetapi dia teringat zaman kanak-kanaknya sendiri, dan reaksi ibunya apabila dia menceritakan kejadian itu pada keesokan harinya. Ibunya terkejut, mendedahkan bahwa Katie sendiri pernah melihat sosok hitam yang sama seperti seorang kanak-kanak kecil. Katie tidak ingat tentang itu, tetapi ibunya menceritakan bagaimana dia sering menangis pada waktu malam, menunjuk ke sudut biliknya, bercakap tentang seorang lelaki berkulit hitam tinggi. Apa yang mengejutkan Katie ialah menyadari bahwa ini tidak terhad kepada rumah mereka sekarang. Mereka telah tinggal di rumah yang berbeza di Salmon Arm, dan dia pernah melihat sosok hitam di sana juga. Kini, tinggal di sebuah pulau yang jauh dari rumah lama mereka, Jamie melihat sosok yang sama. Itu bukan rumah. Ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Katie menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keadaan berjaga-jaga. Dia coba merasionalkan peristiwa itu, tetapi ketakutan menyelubungi dirinya. Dia mula menyelidik, menyelami cerita rakyat dan legenda bandar, berharap dapat mencari penjelasan. Dia mendapati bahwa penampakan figura berbayang, sering dirujuk sebagai orang bayangan, adalah fenomena biasa merentas budaya yang berbeza. Ada yang percaya entiti ini adalah roh jahat, manakala yang lain menyangka mereka adalah makhluk antara dimensi. Semakin Katie membaca, semakin banyak soalan yang dia ada. Mengapa dia dan Jamie menjadi sasaran? Adakah ia sesuatu tentang keluarga mereka? Suatu sumpahan yang menghantui. Dia tidak dapat mencari jawaban yang pasti, tetapi semua cerita yang dibacanya berkongsi satu perkara biasa. Orang-orang bayang-bayang berkembang pesat karena ketakutan.
Bertekad untuk melindungi abangnya, Katie memutuskan untuk berhadapan dengan entiti itu. Malam itu, dia berjaga, derianya berjaga-jaga. Rumah itu sunyi, hanya bunyi detik jam. Beberapa jam berlalu, dan baru sahaja dia hampir menyerah kepada keletihan, dia merasakannya sejuk tiba-tiba, perubahan dalam udara. Dia melihat ke arah sudut biliknya, dan di situ ada lelaki bayangan hitam, tinggi, gelap, dan tidak jelas. Ia seolah-olah menyerap cahaya di sekelilingnya. Hati Katie berdegup kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk bertenang. "Apa yang kamu mahu?" dia berbisik, suaranya menggeletar. Angka itu tidak bergerak atau bertindak balas. Ia hanya berdiri di sana, kehadiran yang tidak menyenangkan. Katie merasakan gelombang kemarahan dan ketakutan. Kenangan tentang keganasan zaman kanak-kanaknya kembali membayangi. Dia melangkah ke arah figura itu, tekadnya semakin mengeras. "Tinggalkan kami sendirian," katanya, "kali ini lebih kuat. Kamu tiada kuasa ke atas kami." Sosok itu kelihatan goyah, bentuknya berkelip-kelip. Katie merasakan lonjakan harapan. Mungkin dia boleh menghalaunya. Dia terus bercakap, suaranya semakin kuat. "Awak tak layak di sini. Balik ke tempat asal awak." Lelaki bayang itu mula pudar, tepinya kabur. Katie terus bercakap, ketakutannya memberi laluan kepada keazaman. Tetapi ketika sosok itu hampir hilang sepenuhnya, ia melonjak ke hadapan, menyelubunginya dalam kegelapan. Katie menjerit, bunyi itu bergema di seluruh rumah. Dia merasakan kesejukan, berat yang menghimpit menekannya, penglihatannya menjadi hitam. Dalam pikirannya, dia mendengar suara, rendah dan jahat. "Anda tidak boleh lari dari saya. Saya sebahagian daripada awak." Apabila Katie bangun, sudah pagi. Dia terbaring di atas lantai, badannya sakit. Jamie dan Ryan berada di sebelahnya, wajah mereka pucat karena risau. "Apa yang berlaku?" tanya Ryan sambil membantunya duduk. Katie menggelengkan kepalanya, kenangan malam sebelum membanjiri kembali. "Lelaki bayangan," katanya, suaranya serak. "Dia masih di sini." Dalam beberapa hari berikutnya, aktiviti di dalam rumah semakin meningkat. Jamie terus melihat lelaki bayang itu, dan kini Katie juga melihatnya. Objek bergerak sendiri, bunyi aneh bergema di seluruh dewan, dan suasana yang menindas memenuhi rumah. Ibu bapak Katie, pada mulanya ragu-ragu, mula mengalami fenomena itu juga. Terdesak untuk mendapatkan jawaban, Katie menghubungi penyiasat paranormal tempatan. Penyiasat menjalankan pemeriksaan menyeluruh di rumah itu menggunakan pelbagai alat dan teknik. Dia mengesahkan apa yang ditakuti Katie. Lelaki bayangan itu adalah entiti jahat, terikat dengan keluarga mereka. Asal-usulnya tidak jelas, tetapi niatnya tidak diragukan lagi jahat. Penyiasat menasihatkan mereka untuk melakukan ritual pembersihan, tetapi memberi amaran bahwa ia mungkin tidak mencukupi untuk menghalau entiti itu sepenuhnya. Katie dan keluarganya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan melakukan ritual, membaca doa dan membakar sage. Untuk seketika, ia kelihatan berkesan. Rumah itu terasa lebih ringan, suasana yang menindas terangkat, tetapi ia tidak bertahan. Lelaki bayangan itu kembali, lebih marah daripada sebelumnya. Ia menjadi lebih agresif, muncul lebih kerap dan menyebabkan lebih banyak gangguan. Katie merasakan rasa takut yang semakin meningkat, perasaan bahwa mereka kesuntukan masa. Pada suatu malam, Katie bermimpi yang jelas. Dia melihat dirinya sebagai seorang kanak-kanak, berdiri di bilik lamanya di Salmon Arm. Lelaki bayangan itu berada di sana, menjulang ke atasnya. Dalam mimpi itu, dia merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan yang sama seperti semasa kanak-kanak. Tetapi kemudian, dia melihat sesuatu yang dia tidak ingat sebelum ini, bola cahaya kecil bercahaya di tangannya. Dalam mimpi itu, dia menaikkan bola itu, dan lelaki bayangan itu berundur, bentuknya berkelip-kelip. Katie bangun dengan permulaan, ingatan tentang mimpi itu jelas dalam pikirannya. Dia tahu apa yang dia perlu lakukan. Petang berikutnya, dia mengumpulkan keluarganya di ruang tamu. Dia menjelaskan rancangannya, memberitahu mereka tentang mimpi dan bola cahaya. Mereka ragu-ragu,
tetapi bersetuju untuk mencoba apa sahaja pada ketika ini. Katie berdiri di tengah-tengah bilik, menutup matanya dan memfokuskan pada image bola itu. Dia membayangkan ia semakin cerah, mengisi dia dengan kehangatan dan kekuatan. Semasa dia melakukannya, dia merasakan lonjakan tenaga, cahaya yang sangat berbeza dengan kehadiran lelaki bayang itu yang menindas. Apabila dia membuka matanya, lelaki bayangan itu berada di sana, berdiri di sudut. Katie menarik nafas panjang, mengangkat tangannya seperti yang dia alami dalam mimpi. Dia membayangkan bola cahaya, menghendaki ia wujud. Terkejut dia, cahaya samar muncul di telapak tangannya. Lelaki bayang itu mendesis, bentuknya goyah. Katie melangkah ke hadapan, menahan lampu. "Tinggalkan kami sendirian," katanya, suaranya mantap. "Awak tiada kuasa di sini." Lelaki bayang itu berundur, tepinya kabur. Katie terus marah, cahayanya semakin kuat. Entiti itu kelihatan mengecut, bentuknya larut di hadapan cahaya. Untuk seketika, Katie pikir dia telah menang. Tetapi kemudian, lelaki bayang itu melonjak ke hadapan, kegelapannya menenggelamkan cahaya. Katie merasakan berat badan yang sejuk dan menyesakkan apabila entiti itu menyelubunginya. Dia mendengar suara itu dalam pikirannya, mengejek dan jahat. "Anda tidak boleh lari dari saya. Saya sebahagian daripada awak." Katie melawan, memanggil semua kekuatannya. Cahaya di tangannya menyala, letupan cemerlangnya membutakan matanya seketika. Apabila dia dapat melihat semula, lelaki bayangan itu sudah tiada. Rumah itu sunyi, udaranya cerah. Keluarga Katie bergegas ke sisinya, wajah mereka dipenuhi dengan kelegaan dan kebimbangan. "Adakah ia berhasil?" tanya ibunya, suaranya terketar-ketar. Katie mengangguk, walaupun dia tidak pasti sepenuhnya. Lelaki bayangan itu sudah tiada, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ia masih di luar sana, menunggu. Penyiasat telah memberi amaran bahwa entiti itu mungkin tidak dibuang sepenuhnya, dan Katie tahu dia perlu terus berwaspada. Pada hari-hari berikutnya, rumah kembali seperti biasa. Gangguan itu berhenti, dan suasana yang menindas terangkat. Tetapi Katie tidak dapat menghilangkan perasaan tidak senang itu. Lelaki bayang itu mungkin sudah tiada, tetapi ingatannya masih kekal, bayang-bayang gelap sepanjang hidup mereka. Katie terus menyelidik, bertekad untuk mencari jalan untuk melindungi keluarganya untuk kebaikan. Dia mendapati bahwa ramai yang menemui orang bayang-bayang percaya bahwa mereka tertarik kepada individu tertentu, menghilangkan rasa takut dan negatif mereka. Katie tahu dia harus kekal kuat untuk mengekalkan cahaya dalam dirinya yang menyala terang. Tetapi apabila hari bertukar menjadi minggu, dia tidak dapat lari dari perasaan bahwa lelaki bayangan itu masih memerhati, menunggu seketika kelemahan. Seram sebenar, dia sadar, bukan hanya dalam pertemuan dengan entiti itu, tetapi dalam pengetahuan bahwa ia boleh kembali pada bila-bila masa. Maka, misteri itu semakin mendalam. Soalan berlarutan, apakah sifat sebenar lelaki bayangan itu? Mengapa ia melekat pada keluarga mereka? Semasa Katie merenung ke malam, dia tahu satu perkara yang pasti, ini hanyalah permulaan. Kengerian sebenar belum datang, dan dia akan bersedia. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.